Seterusnya, program Insan Junior Researcher International Conference bakal berlangsung akan menemui anda. Ini merupakan tahun ketiga penganjurannya. Bersama dengan saya di studio untuk mengulas lanjut mengenai program ini ialah Dr. Nur Aisah Spahat, Setiausaha Bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia. Juga di sebelahnya Dr. Hayati Ismail, Pengarah Kolej Genius Insan Universiti Sains Islam Malaysia. Dan juga kita bersama dengan juara tahun lepas. Kita bersama dengan Daniel Fendi Ngieng, penerima anugerah projek pendidikan berimpak tinggi dan anugerah projek pendidikan harapan sosial sains. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, apabila nama genius ini saja datang ke Selamat Pagi Malaysia, kita pasti ada program yang menarik akan dibawakan oleh pihak genius. Tapi sebelum itu kita nak berkenalan terlebih dahulu. Genius itu sendiri, bagaimana ianya bermula? Genius ini merupakan salah satu program di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang mempunyai 7 aktiviti yang spesifik lah, yang boleh dibagikan pada 3 kategori, iaitu untuk kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, untuk pelajar-pelajar pintar berbakat di peringkat sekolah menengah, dan juga untuk aktiviti luar sekolah untuk seni dan juga remaja. Jadi pada hari ini kita akan memberi fokus kepada Genius Insan, iaitu salah satu program yang ditubuhkan dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) untuk melahirkan bakal ilmuwan dan pemikir Islam yang unggul yang berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey. Dan fokus pembangunan ini merupakan satu aktiviti ini merupakan satu pembangunan modal insan untuk melahirkan satu modal insan masa hadapan dalam kanak-kanak yang pintar berbakat seperti Daniel inilah. Dia ada satu assessment dan ini kanak-kanak ini anak-anak ini berkebolehan untuk mentafsir, untuk menghafal, untuk memahami, untuk mentafsir dan mengaplikasi Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan harian, dan juga mereka boleh mengaplikasikan ilmu-ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah dalam bidang sains, teknologi dan juga matematik dan pelbagai jenis ilmu yang akan mencetuskan satu kemajuan ilmu yang sungguh diperlukanlah untuk masyarakat, terutama sekali daripada aspek Al-Quran dan Sunnah. Ia merupakan satu projek yang kita perluaskan daripada Genius at Pintar, di mana Genius at Pintar ini fokus kepada STEM dan digital yang melalui kaedah pembelajaran konvensional. Manakala value added-nya daripada Genius Insan, di mana mereka menyepadukan ilmu Al-Quran dan Al-Sunnah melalui inak, iaitu ilmu akal dan juga ilmu nakli yang kita dapat daripada Al-Quran. Dan inilah yang kita harapkan pada masa hadapan akan menjadi modal insan kepada negara bagi membantu pembangunan negara yang lebih seimbang, yang lebih bersepadu dan berkualiti. Iaitu itu untuk pembukaan apakah itu program Genius Insan yang dilaksanakan di USIM. Dan untuk hari ini kita akan fokus kepada IG Quran tersebut, di mana ia satu seminar yang dilaksanakan bagi tujuan memperluaskan lagi kebolehan anak-anak ini dalam melaksanakan penyelidikan. Sebab dalam pendidikan pintar berbakat, dia merupakan satu sistem yang komplement kepada sistem pendidikan yang ada sekarang, tetapi dia ada value add. Contohnya, mereka berkeupayaan untuk melaksanakan penyelidikan soal usia 13 tahun. Okey, betapa hebatnya sebenarnya program Genius Insan ini sehingga melahirkan satu program iaitu Insan Junior Researcher International Conference. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut mengenai program ini? Boleh. Syafika, terima kasih banyak ya. Sedikit saya nak tambah apa yang Dr. Nur Aisah cakap tentang STEM. Kalau aliran biasa fokus kepada sains, teknologi, engineering dan mathematics. Tapi di Kolej Genius Insan, kerana kami dipayungi oleh Universiti Sains Islam Malaysia, kita mengikut citra USIM, iaitu stream sains, teknologi, religiosity. Dia ada tambah situ, engineering, artistry and mathematics. Sebunyi dia ialah stream. Jadi IJURCON ataupun International Junior Researchers Conference, Daniel akan ceritakan lebih lanjut sekejap lagi, adalah satu program yang menghimpunkan anak-anak pintar berbakat dari Kolej Genius Insan, Kolej Genius Pintar, sekolah-sekolah berasrama penuh di negara ini, sekolah-sekolah biasa pun, sekolah vernacular pun ada, dan juga dari peringkat antarabangsa, iaitu dari kita ada mana Daniel? Malaysia.
Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan juga Australia. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita bersama dengan Daniel Fendi Ngieng. Okey, sebelum kita nak bicara lebih lanjut mengenai program ini, kita nak kenalan terlebih dahulu lah. Daniel, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang dan keterlibatan Daniel dalam program Genius ini bagaimana sebenarnya? Saya berumur 16 tahun, iaitu dipanggil tahap 1. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya menyertai IGRICON 2021 yang lepas dan saya memenangi Most Promising Research Award dan juga Most Impactful Research Award. Dan saya mendapati IGRICON ini dia menjadikan kita lebih kreatif dan inovatif dan sekaligus menjadikan kita lebih melihat kepada masa depan. Dan kita buat research ni, kita mengikut bidang masing-masing. Dan kalau di KJI sendiri, kita mempunyai pensyarah-pensyarah yang khusus dalam pelbagai bidang seperti biologi, fizik, kimia dan juga social science. Okey, kalau boleh Daniel kongsikan apa sebenarnya kajian yang Daniel lakukan tahun lepas tu? Saya melakukan kajian yang bertajuk Social Anxiety Among Gifted and Talented Students. Okey, itu memang saya suka. Betul, saya rasa betul tu. Dan sebab Syafiqah genius juga ni. IQ tinggi. Oh, itu dari saya. Dua research. Ada lagi satu juga. Overexcitability among gifted and talented students. Dapatan dia bagaimana? Dapatan saya, kami mendapat dapatan yang tinggi di kalangan murid-murid genius dan pintar berbakat kerana mereka lebih cenderung untuk berfikiran lebih berbeza berbanding kanak-kanak biasa. Betul. Lepas tu jadi introvert kan. Okey. Kita lagi berminat nak tahu macam mana penyelesaian dia tu. Tak apa, itu sebentar lagi. Tapi kita nak fokus terlebih dahulu penganjuran kali ketiga ini program. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut bagaimana sebenarnya program untuk tahun ni, apa yang uniknya dan bagaimana penyertaan kali ini. Okey, ini kita serahkan kepada pengarah IGRICON. Pengarahnya yang genius. Okey, Insan Junior Researcher International Conference IGRICON merupakan program tahunan yang baru memasuki tahun ketiga penganjuran. Kolej Jenis Insan, KJI, USIM Alamiah, UA dan Kementerian Pendidikan Malaysia buat kali ketiga telah bersetuju untuk bekerjasama menganjurkan program IGRICON ini bagi memberi peluang kepada murid-murid KJI dan murid-murid sekolah di Malaysia dan antarabangsa untuk membuat pembentangan hasil penyelidikan mereka. Okey. Jadi kalau boleh ceritakan pelibatan bagaimana sekarang ni, penyertaan mereka bagaimana? Kami pada program IGRICON 2022 ini merupakan program kesinambungan daripada IGRICON 2021 yang telah berlangsung pada 15 hingga 17 Oktober 2021 yang lepas. IGRICON 2022 dan IGRICON 2021 telah mendapat penyertaan daripada sekolah di seluruh Malaysia dan juga antarabangsa seperti yang Ibu cakap tadi, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan juga Australia. Disebabkan kami mendapat penyertaan yang memberangsangkan, kami juga menjemput sekolah-sekolah di Jepun dan juga Vietnam. Oh, menarik. Okey, macam mana nak menyertai itu, Daniel? Okey, pendaftaran bagi IGRICON 2022 ini boleh didapati melalui beberapa cara, iaitu pautan lamang sesawang Kolej Jenis Insan, jenisinsan.usim.edu.my ataupun laman sesawang KPM moi.gov.my. Dan cara terakhir iaitu saluran media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, program yang sangat menarik, mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Tapi bagi pihak Kementerian sendiri melihat bagaimana selepas ini hala tuju anak-anak ini seperti Daniel ini. Okey. Anak-anak ini contohnya di Insan dan juga di Pintar, kami memang ada track untuk mereka lah, untuk mereka lanjut ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab kita kita sebagai seorang yang merangka dasar tersebut, kita nak anak-anak seperti ini untuk terus dan tidak ada sekatan-sekatan pada masa hadapan. Seboleh mungkin kita nak utilize, kita nak optimize dia punya kebolehannya. Jadi memang kita dapati bahawa dengan adanya program-program penyelidikan seperti ini menjadi anak-anak lebih kritis. Anak-anak lebih yakin, terutama sekali bila mereka nak present dia pendapatan mereka, kan, mereka lebih berkeyakinan dan memang tak dinafikan elemen-elemen itu ada pada anak-anak ini. Dan satu lagi yang menarik je, sebab
sebab kajian mereka ini level dia sama seperti level di universiti. Dan mereka akan dijilidkan prosiding tertentu dan ini semua untuk kebaikan mereka lah pada masa depan. Bila mereka masuk ke tertiary education, maksud saya ke pendidikan tertiary, mereka pendidikan bukan lagi satu benda yang asing bagi mereka. Mereka boleh speed up dia punya ability dan itulah yang kita mahukan supaya mereka menjadi modal insan untuk negara menjadi sebagai sebuah negara pengeluar, bukan lagi sekadar negara pengguna. Jadi kita harapkan anak-anak ini di insan dan dipinta dapat menyumbang lebih lagi kepada pembangunan negara pada masa depan. Okey, mungkin doktor boleh untuk kali terakhir wawarkan kepada mereka di luar sana mengenai program Insan Junior Researcher International Conference ini. Okey. Sidang hadirin sekalian, kepada anak-anak di luar sana yang berminat untuk menyertai International Junior Researchers Conference ini, sila layari laman sesawang kami dan juga media sosial untuk berkenalan juga dengan anak-anak yang sangat istimewa ini kerana di Insan mereka bukan saja akademik tetapi juga hafazan dan juga penyelidikan, dan penyelidikan anak-anak ini seperti yang kata Dr. Noisyah tadi adalah bertaraf universiti. Memang kalau masuk ke College Genius Insan, kata orang tu sebelah kaki memang dah ada dekat USIM lah. Dan inilah yang kita harapkan supaya menjadi bakal pemimpin negara satu hari nanti. Teknokrat, CEO multinational companies yang ada jiwa Al-Quran dan Sunnah tu. Betul. Kita nak. Program yang cukup seimbang antara dunianya, ilmu akhiratnya. Memang menarik program ini. Jadi kepada anda boleh bersama-sama mendengar mereka itu untuk program Insan Junior Researcher International Conference. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Nuraiza Spahal, juga Dr. Hayati Ismail dan juga genius kita di sebelah. Berapa tadi IQ-nya? At least 138. At least. Sekurang-kurangnya 138. Bukan mudah ya 138 tu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu saya. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula bersama dengan saya dan juga Terence pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.